Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan belajar tajuk kebarangkalian peristiwa bergabung, masih lagi dalam bab 9, iaitu bahagian 3, di mana kita punya standard pembelajaran kita adalah membuat dan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian bergabung. So kita akan lihat apakah rumus yang digunakan dalam kebarangkalian bergabung. Bila kita sebutkan kebarangkalian untuk peristiwa bergabung, bermaksud kita akan ada lebih daripada satu peristiwa. Mungkin kita akan ada 2 peristiwa, 3 peristiwa, 4 peristiwa dan seterusnya lah. So untuk yang saya tunjukkan di sini adalah uh, rumus ataupun hukum pendaraban kebarangkalian apabila terdapat 2 peristiwa. Disebabkan itulah kita ada A dan juga B, iaitu di mana P untuk A ini mewakili kebarangkalian untuk peristiwa A berlaku dan P untuk B ini adalah kebarangkalian bagi peristiwa B berlaku. Ini kalau kita ada 2 peristiwa. Kalau kita ada 3, 4 dan lebih, so kita akan ada lebih lah. Let's say lah kita ada 3 peristiwa. A, B dan juga C. So dia punya formula dia akan jadi P, A, and B and C. And tu danlah sama dengan P A darab dengan PB darab dengan PC. Dan kalau kita masih ingat lagi macam mana untuk kita menentukan kebarangkalian bagi setiap peristiwa adalah dengan cara kita NA per dengan NS, di mana S ini mewakili semua kesudahan yang mungkin. Katakan kita ada sebiji dadu. Kalau sebiji dadu semua kesudahan yang mungkin adalah 6 lah. Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4, kita ada 5 dan kita ada 6. Bermaksud bila kita membuat satu lambungan, kemungkinan untuk kita dapatkan kita akan ada 6 kemungkinan ataupun 6 kesudahan yang mungkin. Kebarangkalian untuk kita mendapat nombor 1 apabila kita membaling sebiji dadu adalah 1/6. Disebabkan pada dadu tersebut kita hanya mempunyai satu saja nombor 1. Apakah kesudahan untuk kita mendapat nombor 2 apabila kita melambung sebiji dadu? Pun sama 1/6. 1/6, 1 ini adalah mewakili NA, bilangan untuk peristiwa A tersebut, dan kita akan bahagikan dengan bilangan semua kesudahan yang mungkin. Katakan sekarang ni kita lihat pada yang kedua ni. Katakan kita ada sebiji kotak di mana di dalam kotak ini mengandungi 3 biji guli biru dan kita ada 2 biji guli merah dan kita ada 2 biji guli kuning. Kita ada 2 biji guli kuning. Keseluruhan bagi apabila kita mengeluarkan satu guli daripada kotak tersebut, kesudahan yang mungkin adalah mungkin kita akan mendapat biru, mungkin kita akan mendapat merah dan mungkin kita akan mendapat kuning. Dan semua kesudahan yang mungkin adalah 7 kesudahan. Mungkin kita dapat biru, mungkin kita dapat biru, mungkin kita dapat biru, mungkin kita dapat merah, mungkin kita dapat merah, mungkin kita dapat kuning dan mungkin kita dapat kuning juga. So kemungkinan untuk kita dapat adalah semua kesudahannya adalah 7. Tetapi katakan dia kata berapakah kebarangkalian untuk kita mendapat peristiwa guli yang berwarna merah. So dia adalah 2/7. Sebab kita ada 2 biji guli merah. So kemungkinan untuk kita cabut guli itu berwarna merah ada 2 kemungkinan. Kemungkinan untuk kita mendapat guli yang berwarna biru 3/7. Kemungkinan untuk kita mendapat guli yang berwarna kuning adalah 2/7. So iaitu adalah kemungkinan bagi setiap peristiwa. So kita lihat pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama, dia kata sebuah kotak F mengandungi 7 kepingkat yang berlabel
ERAN dan kotak G mengandungi 5 nombor iaitu 3, 5, 6, 8 dan juga 11. So sekarang ni kita ada dua lah, satu kotak F dan juga satu kotak G. Sekeping kad dikeluarkan secara rawak daripada kotak F dan kotak G masing-masing. Bermaksud kita akan keluarkan sekeping kad daripada kotak F dan sekeping kad daripada kotak G. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan huruf genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So, kita ingat balik kita punya hukum pendaraban kebarangkalian kita adalah P, A and B sama dengan PA darab dengan PB. So, kita tengok dulu PA iaitu kebarangkalian peristiwa yang pertama iaitu kita mendapat huruf P daripada kotak F. Daripada kotak F, kalau kita nampak huruf P kita ada 1 dan keseluruhannya adalah 7. So, kita akan ada 1/7. Yang ini adalah untuk P bagi peristiwa kita mendapat huruf P. Kemudian peristiwa yang kedua adalah untuk kita mendapat nombor genap daripada kotak G. Huruf genap dekat sini kalau kita perhatikan kita ada dua huruf genap iaitu nombor 6 dan juga nombor 8. So kita akan ada 2 dan kita akan perkan dengan jumlah keseluruhan iaitu kita ada 5. And S kita ada 5. So, kita ada 1/7 dan juga 2/5. So, kalau kita ingat balik, dia punya hukum untuk pendaraban kebarangkalian adalah untuk kita mendapat huruf P, iaitu adalah untuk A dan nombor genap ini untuk B. So, jawapannya adalah 1/7 iaitu PA kita darabkan dengan PB 2/5. So, kita dapat 2/35. Yang ini kalau kita menggunakan hukum pendaraban kebarangkalian. Kita menggunakan rumus kebarangkalian. So, kita nak tentu sahkan, kita gunakan kaedah yang kedua iaitu kaedah penyenaraian. Okey, penyenaraian untuk peristiwa yang mungkin bagi kedua-dua peristiwa A dan B. Okey, peristiwa dua ni kita ada P6, yang ini adalah kesudahan yang mungkin lah. Mungkin kita dapat P dan 6 dan juga kita mungkin dapat P8. So, bilangannya adalah 2. 1, 2. So, ini adalah mewakili N untuk A and B. Dan kalau kita cari keseluruhan untuk kedua-dua peristiwa ni, peristiwa A kita ada 7 kesudahan yang mungkin dan peristiwa B kesudahan yang mungkin adalah 5. So, jumlahnya adalah 35. So, untuk P, A and B adalah P, A and B per dengan dia punya NS. N, A and B per dengan NS. So, kita dapat 2/35. So, daripada sini terbukti bahawa rumus kebarangkalian yang digunakan ini adalah sah. Dan ini adalah senarai semua kesudahan yang mungkin iaitu P6 dan juga P8. Okey, so kita lihat kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Kamal memilih 2 biji guli secara rawak daripada sebuah kotak yang mengandungi 4 biji guli merah, 3 biji guli kuning dan 1 biji guli hijau. 1 biji guli hijau. Kemudian dia kata selepas pemilihan kali yang pertama, guli tersebut dipulangkan kembali ke dalam kotak. Ingat, dipulangkan kembali ke dalam kotak sebelum guli kedua yang dipilih. So, peristiwa yang pertama ini adalah pilihan kali pertama.
dan pilihan kali yang kedua adalah peristiwa yang kedua. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian bahawa kedua-dua guli berwarna kuning dipilih dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So kita cari dulu menggunakan hukum pendaraban kebarangkalian. Kita tengok kepada yang pertama dulu. Peristiwa pertama adalah mendapat guli kuning kali yang pertama. Kalau kita perhatikan guli kuning kita ada 3. So, kita akan ada 3 per dengan keseluruhan. Semua kesudahan yang mungkin kita ada 8. 4 tambah 3 tambah 1 kita ada 8. So, kita 3 per 8. Kemudian guli ini kita akan masukkan kembali ke dalam kotak tersebut. Bermaksud guli tersebut jumlahnya akan jadi 8 balik. That's why lah untuk peristiwa yang kedua, mendapat guli kuning kali yang kedua pun kita akan ada 3 per 8. Itu 3 untuk kuning dan 8 ini adalah untuk keseluruhan. Maka untuk kita mendapat kedua-dua kuning iaitu A persilangan B 3 per 8 kita darab dengan 3 per 8. So kita dapat jawapannya adalah 9 per 64. Okey, yang ini kalau kita gunakan hukum pendaraban kebarangkalian. Kemudian kita lihat kepada kaedah penyenaraian. Okey, kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kalau siapa yang masih yang dah tak ingat, so kamu boleh gunakan cara kotak tu. Cara kotak itu kita gunakan macam ni lah. Pilihan pertama, kita senaraikan semua pilihan pertama. M1, M2 iaitu guli merah 1, guli merah 2, guli merah 3, guli merah 4, kuning 1, kuning 2, kuning 3 dan juga hijau 1. Dan pilihan kedua pun kita menggunakan benda yang sama. Dan kalau kita perhatikan kemungkinan untuk kita mendapat kedua-dua kuning adalah di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Inilah. Sebab sini semua adalah keduanya adalah kuning. So kalau kita perhatikan bilangan peristiwa A persilangan B iaitu mendapat kedua-dua kuning adalah berjumlah 9. Jumlahnya adalah 9. Manakala untuk keseluruhan ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8. Dan ini pun kita ada 8. So, 8 darab 8. So, kita ada 64. Iaitu 8 kesudahan yang mungkin bagi pilihan yang pertama. Dan 8 kesudahan yang mungkin bagi pilihan yang kedua. Sebab kita ada 8 pilihan untuk yang A dan 8 pilihan untuk yang B. So, kita senaraikan kita dapat 64 dan bila kita gunakan rumus ini kebarangkalian yang pertama tadi tu iaitu PA per dengan S bermaksud kita akan ada 9 per 9 per 64 dan kalau kita perhatikan dia punya nilai yang kita dapat itu adalah sama. So ia adalah sah dan ini merupakan senarai semua kesudahan yang mungkin. Okey, so kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, dua biji dadu di lambung adil. Dua biji dadu. So, untuk dadu yang pertama kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dadu yang kedua pun kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab ini dadu. Okey, kemudian dia kata lengkapkan jadual kesudahan yang mungkin. Kesudahan yang mungkin ni, so kita akan lengkapkan jadual. Kita baca daripada baris dan juga kolom. So dekat sini kita dapat 1, 1. Kita dapat 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Kemudian kita pergi pada baris yang kedua iaitu 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3 dan kita akan lengkapkan sampailah akhir sekali adalah 6, 6. Kemudian soalan yang kedua, tentukan NS iaitu keseluruhan. Keseluruhan bermaksud bilangan kesudahan yang mungkin bagi dadu yang pertama
Itu kita ada 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kesudahan yang mungkin bagi dadu yang kedua, kita ada 6 juga. So, bilangan NS-nya adalah 6 darab 6. So, kita dapat 36. Okey. Kemudian yang ini adalah NS. So, kita dapat jawapannya adalah 36. Yang C, tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian mendapat nombor ganjil dalam dadu yang pertama. Nombor ganjil dalam dadu yang pertama iaitu 1, 3, 5 dan nombor perdana dalam dadu yang kedua. Nombor perdana adalah nombor 2, nombor 3 dan juga nombor 5. Okey, so kita lihat pada peristiwa yang pertama, mendapat nombor ganjil untuk dadu yang pertama adalah 3/6 dan mendapat nombor perdana dalam dadu yang kedua adalah 3/6. So, bila kita darabkan, kita dapat 9/36 ataupun kita boleh buat jawapannya adalah 1/4. Kita kecilkanlah 9 darab 1, 9 darab 4. So, kita dapat 1/4. Yang ini kalau kita gunakan rumus kebarangkalian. Dan kalau kita buat penyenaraian, bila kita senaraikan, cuba kita lihat di manakah nombor ganjil pada dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu yang kedua. Ianya adalah di sini. Di sini, 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 sini. Iaitu yang ini adalah 32, yang ini adalah 33, yang ini adalah 35, yang ini adalah 52, 53 dan 55. So, jumlah yang kita ada adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9. 9 ini adalah mewakili untuk A and B. Dan bila kita perhatikan untuk keseluruhan kita ada 36. So, bila kita buat jawapannya adalah 9/36. So, jawapannya adalah 1/4 dan ia menunjukkan bahawa ini adalah sah. Dan ini adalah dia punya senarai kesemua kesudahan yang mungkin. Okey, itu sahaja.